Salam sejahtera, kami pelajar dari Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan Universiti Utara Malaysia ingin membentangkan tugasan kumpulan kami bagi subjek GMGF 1013 Ekonomi dalam Pengurusan Awam. Tajuk tugasan kumpulan kami ialah pengangguran. Tugasan ini disediakan oleh 4 orang pelajar iaitu Amuda Pillay, anak perempuan Supermaniam, nombor matriks 276-304, Punita anak perempuan Supermaniam, nombor matriks 276-187, Tiruna Wukarasi anak perempuan Madawan 276-429 dan akhir sekali Irniza binti Ismail 276-315. Tugasan ini disediakan untuk pensyarah kami Puan Rosnah binti Muhammad Noor. Saya Tiruna Wukarasi anak perempuan Madawan, nombor matriks 276-429, ingin menerangkan tentang definisi pengangguran dan jenis-jenis pengangguran. Definisi pengangguran. Pengangguran berlaku apabila sebilangan individu mempunyai kebolehan dan kepakaran untuk diambil bekerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan yang sesuai bagi kepakaran mereka. Dan status pengangguran akan menyebabkan sesebuah negara mengalami keruntuhan ekonomi dan impak kepada perkembangan ekonomi negara tersebut. Mari kita melihat jenis-jenis pengangguran yang biasanya berlaku. Pengangguran normal atau geseran terbagi kepada pengangguran struktur, pengangguran kitaran dan pengangguran teknologi. Gambar rajah ini menerangkan tentang kadar pengangguran, iaitu kadar penyertaan tenaga kerja dan peratus pengangguran di negara Malaysia pada tahun 2016 dan 2017. Pengangguran normal atau geseran. Kebiasaannya pengangguran ini tidak tetap dan ianya hanyalah bersifat sementara. Ianya berlaku apabila seseorang individu itu tidak berasa selesa dengan pekerjaan yang mereka miliki dan berhenti kerja semata-mata untuk mencapai kepuasan di dalam pekerjaan yang baru. Gambar rajah ini pula menunjukkan pengangguran di kalangan belia yang berumur antara 15 hingga 24 tahun pada tahun 2018 dan inisiatif yang diambil oleh kerajaan untuk mengurangkan peratusan pengangguran di Malaysia pada tahun 2017 dan 2016. Pengangguran struktur. Pengangguran struktur berlaku apabila kejatuhan ekonomi di sesebuah negara. Dan contohnya, negara tersebut hanya memberikan tumpuan kepada satu sektor dan apabila kejatuhan ekonomi, sektor tersebut tidak dapat berfungsi, menyebabkan pengangguran di kalangan rakyatnya yang hanya mengharapkan satu sektor tersebut. Pengangguran kitaran. Pengangguran kitaran berlaku apabila sesebuah negara tidak dapat mengeluarkan apa-apa produk dan dipasarkan kerana kejatuhan ekonomi di negara tersebut dan ianya menyebabkan tiada lagi permintaan tenaga buruh untuk pengeluaran produk negara tersebut dan ianya akan menyebabkan rakyatnya mengalami pengangguran dan ianya dinamakan pengangguran kita. Akhir sekali daripada saya tentang pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi berlaku apabila sesebuah sektor menggantikan tenaga buruhnya dengan tenaga mesin berkuasa tinggi ataupun robot. Kebanyakan sektor terutamanya sektor penghilangan memutuskan untuk menggunakan tenaga mesin dan robot untuk pengeluaran mereka menyebabkan pengangguran berlaku. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Amuda Pillay, anak perempuan Supermaniam, nombor matrik 2763004. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran di negara kita. Terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi pengangguran di negara kita, iaitu takut untuk mencuba, kelulusan yang tidak bersesuaian, kegagalan memilih bidang yang bersesuaian dan kebanjiran pendatang asing. Apa dimaksudkan dengan takut untuk mencuba? Takut untuk mencuba menyatakan individu perlu mempunyai keyakinan diri
dalam menceburi sesuatu bidang. Sekiranya kekurangan keyakinan diri akan menyebabkan mereka tidak dapat menyesuaikan diri dalam bidang tersebut dan ini akan mencetuskan pengangguran di negara kita semakin meningkat. Selain daripada itu, kelulusan yang tidak bersesuaian juga salah satu faktor yang menyebabkan pengangguran di negara kita semakin meningkat, iaitu setiap individu mempunyai kemahiran dan kebolehan diri masing-masing. Oleh sebab itu, mereka perlulah mengenal pasti kebolehan diri sebelum menceburi sesuatu bidang. Sekiranya salah memilih bidang akan menyebabkan mereka sukar untuk menyesuaikan diri dan menyebabkan berlaku pengangguran. Di samping itu, kegagalan memilih bidang yang bersesuaian juga merupakan salah satu faktor yang mencetuskan pengangguran di negara kita semakin meningkat, iaitu setiap individu menginginkan kejayaan yang memberikan kepuasan diri kepada mereka. Ini termasuklah memilih kejayaan yang bertaraf tinggi, organisasi yang diiktiraf dan juga kejayaan yang memberi satu gambaran yang mereka berada di dalam sesebuah organisasi yang terkenal, besar dan juga mempunyai peluang cerah yang bagi mencapai kejayaan dalam bidang tersebut di masa hadapan. Akhirnya, kebanjiran pendatang asing juga merupakan salah satu faktor yang meningkatkan pengangguran di negara kita. Kita dapat melihat secara rahwa bahawa kebanyakan sektor buatan lebih selesa untuk mengaji pendatang asing daripada memberi peluang kepada golongan warga tempatan. Ini menyebabkan warga tempatan kurang mendapat peluang pekerjaan di negara kita. Dan pada masa yang sama, ini juga menjejaskan ekonomi negara kita. Inilah merupakan faktor-faktor yang mendorong pengangguran di negara kita semakin meningkat. Sampai sini saja perbincangan saya hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Punita, anak perempuan Sophia Maniam, nombor metrik 276187. Seterusnya kita tengok pengangguran dan apa kesannya kepada pendapatan negara. Penurunan pengeluaran dalam negara menyebabkan taraf daya sara hidup menurun dan melumpuhkan ekonomi. Punca ini menyebabkan melambatkan proses kemajuan negara kita. Pengangguran adalah menjadi salah satu punca kelembapan ekonomi negara apabila berlakunya penurunan ekspor di dalam sesebuah negara, pertumbuhan ekonomi akan berkurangan, ekonomi global amnya akan menjadi lembab. Pada tahun 2013, Robert Evans memberi pendapat bahawa pada tahun 2003, ekonomi global dan ekonomi Malaysia mencatatkan penurunan. Ada beberapa kesan pengangguran terhadap sosial ekonomi iaitu pembaziran sumber, pertumbuhan ekonomi terjejas, pendapatan per kapita berkurangan, taraf hidup merosot, kemahiran buruh akan hilang, kadar kemiskinan meningkat, masalah sosial, ketidakstabilan politik. Pengangguran juga akan menyebabkan penurunan dalam kadar dan perbelanjaan sara hidup. Punca utama adalah kekurangan pendapatan dan perbelanjaan. Kita melihat dari segi konteks pengangguran sesebuah negara, kita dapat andaikan pengangguran menyebabkan kelembapan ekonomi dan juga kejatuhan nilai ringgit. Apabila kadar pengangguran di sesebuah negara menjadi tinggi, ia akan merendahkan dan menjatuhkan taraf ekonomi negara kita sebab kurangnya pendapatan isi rumah. Pengangguran juga memberikan kesan negatif kepada pembangunan dan kemajuan negara apabila sesebuah negara tidak dapat meneruskan perancangan dan perbelanjaan disebabkan faktor pengangguran kerajaan tidak mempunyai sumber yang mencukupi untuk melaksanakan perancangan infrastruktur dalam sesebuah negara. Pengangguran menambahkan beban kewangan negara dan pendapatan berkurang, namun kemiskinan mungkin satu isu yang serius hinggalah kerajaan terpaksa melaksanakan beberapa program-program bantuan. Malaysia lebih cenderung untuk menggajikan pekerja asing berbanding warga tempatan. Kajian menunjukkan kebanyakan organisasi menggajikan lebih 2 juta pekerja asing berbanding warga tempatan dan ada 4 juta
warga asing pendatang tanpa izin di negara ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Eliza binti Ismail 276315 mengenai inisiatif Kerajaan Pengangguran. Kerajaan membuat pelbagai pelan dan tindakan bagi mengatasi pengangguran untuk menaikkan taraf ekonomi negara. Inisiatif kerajaan ialah dengan memberikan pembiayaan kepada syarikat yang terkesan dengan keruntuhan ekonomi dan ia dapat mengurangkan masalah pengangguran. Kesimpulan tajuk tugasan kami, pengangguran bukanlah satu isu yang boleh dipandang remeh. Ianya boleh memberikan impak yang besar kepada ekonomi. Justru itu adalah penting untuk mengatur pelbagai strategi bagi mengatasi dan menangani masalah pengangguran ini demi masa hadapan sesebuah negara. Terima kasih daripada kumpulan kami mengenai pengangguran. Assalamualaikum.